Pada video kali ini, saya akan terangkan kepada tuan-tuan semua berkenaan dengan hasil test yang pertama, iaitu sensing introvert. Kecerdasan utama sensing introvert adalah memory quotient, dan ianya adalah berpunca daripada belahan otak sebelah kiri ataupun limit kiri, dan juga gabungan di antara lapisan otak yang dalam. Baik, kita masuk pada sesi seterusnya. Intisari berkenaan dengan hasil tes Stephen, X faktor diri anda. Yang pertama iaitu sensing introvert. Pengaruh utama yang membentuk pada X factor sensing introvert anda adalah, yang pertama adalah belahan otak limbic kiri, kemudian dikombinasikan dengan lapisan otak sebelah dalam. Bentuknya adalah padat dan berwarna keputih-putihan. Kecerdasan utama sensing introvert adalah memory quotient, yang mana dengan fungsi yang dimiliki oleh limbic kiri dan juga lapisan otak dalam yang akan membentuk memory quotient tadi. Faktor utama yang membentuk kepada sensing introvert adalah belahan otak kiri ataupun limbic kiri, kemudian dikombinasikan dengan lapisan otak sebelah dalam ataupun kita panggil introvert. Tadi kombinasi dua ni dia akan menjadikan sensing introvert seorang yang memiliki kecerdasan memori. Kecerdasan yang lebihnya adalah memory quotient. Jadi orang memory quotient ni dia memerlukan kepada bukti-bukti yang konkret sesuai dengan belahan otak sensing tadi. Antara sifatnya dia memerlukan kepada bukti yang konkret, bukti yang boleh dilihat dengan mata. Mana suatu perkara mesti dibuktikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi introvert pula berperanan sebagai untuk kita melakukan tindakan. Seandainya sensing tadi memiliki bukti, maklumat yang lengkap, dia akan mula bertindak dari dalam diri dia. Dia akan membuat tindakan berdasarkan apa yang telah diperolehi dan tak perlu kepada support ataupun maklumat daripada pihak yang ketiga ataupun pihak luar. Orang sensing, yang pertama kita faham belahan limbic kiri. Jadi limbic kiri ini adalah tempat mengawal panca indera. Jadi bila kita sebut panca indera, apa yang dilihat, apa yang disentuh adalah sesuatu yang boleh mempengaruhi sensing, individu sensing untuk membuat keputusan. Tinggal lagi cara dia bertindak adalah bergantung kepada introvert ataupun extrovert. Jadi kalau introvert, tindakan yang dia ambil adalah tindakan yang dari dalam diri dia. Dia tak perlu kepada support luar, tak perlu kepada keputusan lain untuk dia mula bertindak. Okey, panca indera sebagaimana kita tahu, panca indera ada 5. Yang pertama, kita tengok penglihatan mata kita, yang kedua pendengaran, yang ketiga deria bau, kemudian kita ada rasa, dan akhir sekali adalah sentuhan. Jadi kelima-lima panca indera ni sangat penting bagi individu sensing untuk dia merasai pengalaman ataupun ilmu yang perlu dia hadapi atau perlu dia belajar. Okey, kata kunci kepada sensing introvert adalah memori. Jadi orang sensing introvert kelebihannya adalah pada memori. Maksud di sini adalah bila seorang individu sensing introvert belajar ataupun membaca dalam bentuk visual ataupun bacaan, maka benda itulah yang akan menjadi ingatan kepada sensing introvert. Physical sensing introvert, kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat adalah sensing introvert, kebiasaannya, kebanyakannya sensing introvert adalah dipengaruhi bentuk ototnya. Kekuatannya pada otot, dan badannya kalau kita tengok dia agak berisi, tapi berisinya disebabkan otot yang kuat, otot merah. Okay, sensing introvert dia bekerja lebih kepada ingatan dia. Jadi kesesuaian dia bekerja adalah dengan cara menjadi seorang pemain, mana dia sebagai seorang yang merealisasikan sesuatu tugasan ataupun sesuatu arahan. Itu cara bekerja sensing introvert. Peranan dalam organisasi. Okey, baik. Soalan ini sangat menarik. Kalau dalam organisasi, sensing introvert, sebagaimana saya dah menjawab soalan tadi, sensing introvert adalah sebagai player. Bila kita sebut pemain, dialah yang akan memastikan setiap SOP yang kita susun ataupun arahan yang kita berikan berjaya dilaksanakan. Mana sensing adalah orang sensing introvert ada antara orang yang pertama perlu untuk melaksanakan
sesuatu arahan ataupun tugasan. Sensing introvert, sebagaimana kita dah ketahui, dia memerlukan pada bukti. Bila kita sebut bukti, cara kita berkomunikasi dengan individu sensing introvert adalah dengan cara kita mendatangkan bukti-bukti yang betul, maklumat yang jelas, tersusun dan senang difahami. Sebagaimana sifat yang telah Allah bagi pada dia, dia perlu pada bukti. Sekiranya cinta itu dibina di atas kesesuaian fitrahnya yang memerlukan kepada, contohnya kalau seorang suami, mesti suaminya seorang yang rajin bekerja, sentiasa memenuhi kehendak sensi introvert. Kalau kehendak utama sensi introvert adalah pada harta, pada memiliki harta. Jika keperluan utama sensi introvert dipenuhi, maka pada waktu itu cintanya akan sesuai dengan apa yang dia dapat. Contohnya kalau kita bagi 10, dia akan membalasnya 10. Okey, sensi introvert ni antara kelebihan dia. Bila kita sebut kelebihan, mesti dia datang dengan kelemahan. Antara sifat-sifat sensi introvert, kelebihannya adalah bercita-cita tinggi. Namun pada masa sama, sensi introvert memiliki sikap yang mudah patah, mana mudah putus asa. Bila dia capai sesuatu, contohnya tadi sifat dia adalah perlu kepada maklumat yang lengkap. Dengan maklumat yang ada, dia dah mula untuk bercita-cita, dia dah mula untuk mencapai sesuatu. Pada masa yang sama, bila dia melaksanakan proses tadi, pada tengah jalannya, dia stuck ataupun maklumatnya macam tak cukup. Jadi waktu tu dia akan mudah untuk berpatah dan memulakan semula. Itu sensing introvert. Itu antara. Yang keduanya, kalau kita boleh sharingkan dalam video ringkas ini, sensing introvert ni seorang pengikut, penurut yang baik. Namun pada masa sama, dalam hati dia ada perasaan untuk menjadi pesaing. Jadi kalau sensing kita sebagai pekerja, pada bila masa kalau kita tak dapat bendung, kita akan melebihi pada majikan kita. Kita akan rasa sepatutnya aku boleh buat sendiri. Padahal kalau buat sendiri, hakikatnya tak akan tercapai sebagaimana duduk dalam suatu platform. Okay, baik. Sensing introvert pada asasnya dia memerlukan kepada sesuatu benda yang konkret. Jika kita ambil contoh pada melaksanakan kerja, contoh kita ambil memasak. Kalau memasak, peralatan apa yang kita kena ada? Contoh pisau. Kalau pisau, ada pisau yang untuk digunakan untuk memotong, ada pisau untuk bersiang, ada kualinya, ada periuknya. Jika salah satu saja tak lengkap, maka dia akan mengganggu mood pada orang sensing itu. Dan boleh jadi sensing dia takkan buat. Dia akan tinggalkan terus. Secara dasarnya, cara belajar orang sensing introvert adalah dia akan bergantung kepada memori dia. Jadi di situ dia perlu kepada sparring. Maknanya dia boleh compare kan apa yang dia dapat adakah lebih baik daripada sparring dia. Kalau dia berada dalam keadaan lebih baik daripada sparring, maka dia akan lebih bagus lagi untuk ke depan. Mak ayah kena sediakan sparring. Kalau sparring ni maknanya partner, orang yang dia boleh ukur pencapaian dia. Contoh Ahmad dengan Ali. Ali adalah sparring kepada Ahmad. Jadi setiap apa yang dicapai, yang perlu dicapai oleh Ahmad dibandingkan dengan pencapaian Ali. Itu cara untuk kita membangkitkan cara belajar ataupun semangat bagi orang anak-anak sensing introvert. Setiap individu, setiap personality, X factor kita, contohnya sensing introvert, untuk kita melakukan perubahan yang pertama, kita kongsikan di sini, sensing introvert perlu mencari platform untuk dia meningkatkan productivity. Platform ni maknanya satu tempat yang boleh individu sensing introvert menunjukkan kebolehan dia, berkongsi ilmu apa yang dia ada. Dan biasanya pengalaman yang kita temui, sensing introvert sangat bagus bila platform tu diuruskan oleh orang yang selayaknya. Contohnya thinking extrovert ataupun thinking introvert. Wallahu a'lam.